Kerana mungkin kalau dia terlalu mengambil benda itu personal, sebenarnya kawan dia tu nak nasihat je, nak tegur je sebab kawan kan. Sebab dia care, dia cakap lah. Tapi dia pun tak bolehlah terlalu, kalau dia boleh buat macam tu dengan orang, tak bolehlah terlalu berkira kalau orang tegur dia begitu. Visionary, missionary, so dia terlalu bermotivasi balik pula daripada kursus motivasi kan. Tengah panas lagi ni, tengah bersemangat lagi ni, jadi dia nak menyuruh orang lain ikut macam mana yang dia nak buat. Self sabotage pula, kita jadi macam boleh ke tak boleh buat, kita jadi lack of confidence. Dan yang kedua, sebab visinya terlalu tinggi, mula-mula dia yakin sangat, lepas tu dia balik was-was dengan dirinya sendiri, dengan terlalu menekan nakkan kesempurnaan. Sedangkan mana ada benda yang sempurna. Sesuatu yang sikit ekstra menjadikan kadang-kadang mereka itu terlalu memaksa diri untuk mendapatkan kepuasan, kesempurnaan dalam sesuatu keputusan, dan akhirnya jadi tekanan pula. Violet, kesihatan dan perkembangan ataupun pertumbuhan diri. Kesihatan dan pertumbuhan. Jika personality violet mampu belajar untuk fokus kepada kelebihan mereka, percaya pada visi hidup mereka dan sentiasa berpijak di bumi nyata, grounded, mereka mampu mencapai apa sahaja yang mereka impikan. Seperti yang kita tahu, personality ini begitu selalu berkomunikasi menggunakan emosi dan daya imajinasi. Ini menyebabkan mereka seorang yang sensitif dan mudah terguris hati. Oleh itu, personality warna ini perlu belajar untuk mengawal emosi mereka. Mereka dinasihati tidak terlalu mengambil perhatian dengan kata-kata yang berbentuk jenaka yang mungkin mengguris hati mereka. Maknanya jangan ambil benda-benda yang sarkastik ataupun kata-kata joke ataupun kata-kata sinis daripada peminat ataupun daripada orang-orang yang komen. Mereka perlu sedar, mungkin kawan-kawan sekadar ingin merapatkan lagi perhubungan dan tidak membiarkan mereka tenggelam dengan dunia mereka sendiri. Termasuk mungkin kata-kata nasihat daripada kawan-kawan yang bersifat mungkin gurauan sahaja, tapi dia tak boleh terlalu mengambil hati. Kerana mungkin kalau dia terlalu mengambil benda itu personal, sebenarnya kawan dia tu nak nasihat je, nak tegur je sebab kawan kan. Sebab dia care, dia cakap lah. Tapi dia pun tak bolehlah terlalu, kalau dia boleh buat macam tu dengan orang, tak bolehlah terlalu berkira kalau orang tegur dia begitu. Kadang-kadang orang ni, dia orang violet ni, dia tegur orang tak apa, tapi kalau orang tegur dia tak boleh. Ataupun mungkin dia bukan personality violet, mungkin dia personality warna lain, tapi bila dia duduk di kursi orang violet, kursi pemimpin, pengarah tadi kan, dia bawa tenaga violet tu terlalu berlebihan. Visionary, missionary, so dia terlalu bermotivasi balik pula daripada kursus motivasi kan. Tengah panas lagi ni, tengah bersemangat lagi ni, jadi dia nak menyuruh orang lain ikut macam mana yang dia nak buat, sampai kadang-kadang dia tak jaga, dia tak keluarkan warna dia yang sebenar. Mungkin dia warna biru, yang sebelum ni bercakap lembut, tapi dia belajar, tak boleh, anda kena bercakap tegas macam ni. Jadi dia terikut-ikut cara orang violet sampai dia pun jadi personality violet. Jadi bila dia buat macam tu pada orang lain tersinggung dan terasa. Tapi bila orang lain ataupun kawan-kawan dia tu tadi nasihat dia dengan cara yang sedemikian pula, dia pula terasa, dia pula tersinggung. Sebab dia memang orang biru kan, contoh, dia memang orang yang sensitif. Jadi dia tersinggung dengan kata-kata orang. Kalau dia buat pada orang macam tu, tak apa. Itu kadang-kadang boleh berlaku. Jadi hati-hati juga personality violet, kena jaga supaya interaksi interpersonal itu berlaku dengan keadaan yang lebih harmoni. Mereka perlu sedar bahawa kawan-kawan sekadar ingin merapatkan lagi perhubungan dan tidak membiarkan mereka tenggelam dalam dunia mereka yang tersendiri. Kan nanti dilihat sebagai macam kera sumbang kan, duduk dalam dunia yang tersendiri. Kelemahan lain yang ada pada personality violet adalah kekurangan keyakinan pada naluri mereka. Ada kalanya mereka mempunyai sifat mengkritik diri mereka sendiri. Ini yang negatif aspek ya.
Waktu energi dia low ataupun energi dia down, kadang-kadang dia ada self-sabotage yang tinggi. Walaupun mereka berjaya melakukan sesuatu projek dengan baik, mereka sering terasa tidak puas hati. Mereka tetap berasa kecewa sekiranya melihat projek mereka tidak dapat dijayakan dengan sempurna seperti mana apa yang mereka impikan. Mereka terlalu pentingkan kesempurnaan dan mereka menetapkannya kepada satu tahap yang tinggi. Oleh itu, personaliti ini perlu percaya kepada diri mereka, menerima suratan, redha dan berpuas hati dengan pencapaian yang ada. Mereka perlu menerima sesuatu perkara tidak semestinya terlalu perfect, terlalu sempurna. Jadi kadang-kadang personality violet ni dia kena tahu ataupun orang yang duduk pada kursi violet. Duduk pada kursi violet ni kadang-kadang bila kita dah sedikit perlu memotivasikan diri, ataupun kita dah duduk pada title sebagai pemimpin, ataupun kita bisnes sendiri, kita perlu menjadi pemimpin yang hebat, businessman yang hebat, ataupun kalau kita ni dah sedikit berusia, kita mula berfikir masa depan dengan lebih banyak. Jadi kita mula bawa sangat tenaga violet. Jadi apa yang berlaku, kita kadang-kadang terlalu meneran, tekan minyak lebih sangat sampai habis power. Bila habis power, violet tadi dah lah bukan asal kita tempelkan, jadi dah tak cukup. Bila dah tak cukup, kita jadi self-sabotage pula. Kita jadi macam boleh ke tak boleh buat, kita jadi lack of confidence. Dan yang kedua, sebab visinya terlalu tinggi, mula-mula dia yakin sangat, lepas tu dia balik was-was dengan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bila dia terlalu, kalau anda personality violet atau anda banyak menyerapkan diri violet ni tadi, ciri violet ni tadi, mungkin nanti anda self-sabotage dengan terlalu meneran nakkan kesempurnaan. Sedangkan mana ada benda yang sempurna. Penciptaan Allah ni maha sempurna dan Allah lah yang maha sempurna. Tetapi setiap sesuatu tu mesti ada sesuatu yang bersifat itulah seadanya. Jadi kita kena tahu macam kita sendiri tak sempurna. Jadi kita tak boleh memaksa diri untuk dapat hasil yang terlalu sempurna. Kerana bila memaksa diri, akhirnya makan diri sendiri balik. Okey. Jadi tamalah juga kalau bekerja secara kumpulan sampai dah capai, dah dapat result dah okey, tapi kita masih lagi macam tak berpuas hati. Jadi kata-kata kita mungkin mengecewakan. Kita kata tahniah, tapi sebenarnya kita tak dapat capai. Sepatutnya kita dapat sekali ganda, 2 kali ganda lagi pada ni. Anda masih lagi tak push. Jadi kadang-kadang mungkin ini akan memberikan impact kepada orang lain. Saya sendiri pun kadang-kadang macam tu. Saya terlalu mungkin memberikan dorongan kepada staff-staff ataupun mereka yang bersama dengan saya. Jadi kadang-kadang saya tahu mereka tak capai lagi fasa itu, tapi saya tahu dalam visi kan orang violet ni tadi kan, ataupun bawa ciri violet ni tadi, dia berwawasan, dia melihat sesuatu yang orang lain belum lihat, belum tahu tentang dirinya. Macam contoh klien yang datang buat sesi ataupun buat konsultasi, kadang-kadang melalui numerologi ataupun melalui warna aura tu, saya melihat ada ciri-ciri violet ni. Jadi mereka ni sebenarnya boleh, tapi mereka tidak mahu menolak diri mereka sedemikian. Lalu saya memberikan dorongan, semangat, dan kadang-kadang mungkin memberikan sesuatu yang sikit ekstra, menjadikan kadang-kadang mereka itu terlalu memaksa diri untuk mendapatkan kepuasan, kesempurnaan dalam sesuatu keputusan, dan akhirnya jadi tekanan pula. Kalau berlaku macam tu, minta maaf lah. Tapi itu juga kelemahan kalau kita terlalu banyak mengambil hanya satu ciri warna. Sebab itu kena ambil banyak berbagai warna supaya ada keseimbangan. Personality violet adalah personality yang mempunyai kegarahan yang tinggi dalam kehidupan. Ini menyebabkan mereka sentiasa mempunyai tenaga yang banyak untuk menikmati kehidupan yang mereka impikan. Bagi orang lain, personality violet sentiasa dianggap bernasib baik dan mempunyai tuah. Sebenarnya ia bukan hanya nasib dan takdir. Ini kerana mereka mempunyai kemahuan semula jadi bagi menyalurkan tenaga mereka selari dengan aliran tenaga alam ini. Mereka menggunakan kepekaan dan daya visi mereka untuk menentukan tindakan yang sesuai dan kena pada tempatnya. Mereka tidak mahu menongkah arus atau aliran natural alam. Jika mereka kekal begini,
dan tidak melawan arus, mereka mampu mencipta lebih banyak keajaiban dalam kehidupan mereka. Jadi ramai orang yang bukan ada tenaga violet atau bukan warna violet, dia tak seratkan diri violet pada diri dia, dia melihat, oh dia boleh lah, dia anak orang kaya, boleh lah dia rezeki dia bernasib baik, dia Allah Ta'ala dah tulis suratan takdir dia macam tu. Jadi orang lain banyak berasakan orang violet ni bernasib baik, tapi sebenarnya tak. Orang violet ni dia tidak bergantung hanya kepada nasib. Dia bervisi, dia bermisi, dia ada matlamat hidup dan dia berusaha ke arahnya. Jadi sebab itu dia deserve untuk mencapai kejayaan dan dia go with the flow. Dia tahu Allah menjadikan manusia ni super hebat dan Allah tidak menjadikannya hanya itu sahaja. Allah menjadikannya berbagai corak, berbagai warna. Jadi dia explore, dia buat itu, dia buat ini, dia cuba itu, cuba ini. Dia jatuh, dia bangun lagi, dia jatuh, dia bangun lagi, dan akhirnya dia go with the natural flow ni, dia berkembang dan berkembang. Kerana macam kita yang kecil, yang kanak-kanak, yang membesar, berkembang remaja, berkembang dewasa, berkembang menjadi orang yang matang, berkembang menjadi orang yang profesional, otai. Jadi kita juga berkembang. Jadi sama juga kita mampu untuk mencipta kejayaan kita untuk berkembang dan berkembang dan berkembang. Cuma aspek mana yang kita nak definisikan sebagai kejayaan. Ada orang terikat dengan material, ada orang yang terikat dengan mungkin dia lebih kepada spiritual, ada orang yang mengekalkan keseimbangan, dia nak kaya dunia dan kaya akhirat, dia nak mencapaikan keseimbangan dari segi perhubungan, ada orang nak mencapai kekayaan dalam bentuk alam, ada orang nak mencapai kekayaan dalam bentuk ilmu, ada orang nak mencapai kekayaan dalam bentuk legacy. Jadi definisi itu saja yang membeza-bezakan. Okey. Senaman yang sesuai untuk personality violet adalah senaman yang memerlukan kemahiran mental dan fizikal. Contohnya mereka yang contohnya seperti permainan pinball dan tenis, quick game yang perlukan fast game, yang perlukan action, badminton contoh, yang aktif, yang agresif, polo contoh. Permainan ini bukan hanya sekadar memerlukan stamina, tapi strategi untuk memenangi lawan. Daya kreatif dan perancangan visi juga terpancar sempurna ketika beriadah sebegini. Selain itu, mereka juga berehat dengan dan menjanakan bateri hayat mereka dengan melalui penghayatan muzik. Muzik membuatkan mereka lebih tenang, dengar zikir, dengar bunyi air, dengar bunyi muzik meditasi, dengan lagu-lagu sentimental, dengan lagu-lagu Hindustan. Itu juga boleh memberikan mereka tenang, memberikan mereka bersemangat, keseronokan. Muzik membuatkan mereka tenang. Mereka juga menghayati kehayatan secara meditasi, bertafakur, bermuraqabah atau perenungan jiwa yang mendalam. Biasanya kalau dah pergi ke arah spiritual, usia kita pun akan bawakan kita ke fasa violet. So apabila bawakan kita ke fasa violet, kita juga akan selalu melakukan perenungan diri, muhasabah diri. Muraqabah ni adalah orang yang merenungi apa yang dia zikirkan, mana menghayati apa yang dizikirkan. Zikir adalah zikir, disebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi orang yang bermuraqabah ni menghayati maha suci Allah, maha besar Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, dengan melihat apakah kesucian, apakah kebesaran, dan melihat segala sesuatu itu sebagai sesuatu yang lebih dalam daripada hanya yang surface. Itu muraqab, mendekatkan jiwa dan hatinya kepada keesaan, kehebatan, keajaiban penciptaan yang Maha Pencipta. Okay, itu muraqabah. Mereka berasa sempurna dan lengkap tak kala mengaitkan aktiviti kehidupan dengan sesuatu yang bersifat kerohanian. Baik, itu sahaja untuk kesihatan dan pertumbuhan personality.